seperti yang dijanjikan, pengisian kami berikutnya akan berkisarkan COVID sepenuhnya dan kita akan melihat perkembangan daripada kluster-kluster di utara tanah air, Gangga sehingga ke Tembok. Kita akan bersama dengan secara Skype wakil daripada MKN Kedah sendiri yang akan bersama dengan kita, Tuan Muhammad Zawawi bin Zakaria, Pengarah Keselamatan Negara Negeri Kedah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat ini. Sihat. Baik, kalau kita lihat ya pada faktanya sekitar 27 Julai 2020 yang lalu, kalau kita boleh lihat, Kedah ni merupakan antara salah satu negeri yang mencatatkan kes positif yang agak rendah. Kalau diikutkan memang antara 4 buah negeri yang terendah. Tapi semuanya berubah apabila munculnya satu kluster baru, iaitu kluster Siva Gangga di Jitra Kedah. Dan ini merupakan titik permulaan kluster-kluster yang lain. Pandangan Tuan mengenai penularan kluster ini? Ya, terima kasih saudara Terence dan saudari Syafiqah ya. Selamat pagi Malaysia. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kerana menjemput MKN Negeri Kedah untuk bersiaran pada pagi ini. Kita mengimbas kembali pada penghujung Julai 2020. Negeri Kedah dikejutkan dengan satu kluster barulah yang berasal daripada Siva Gangga, satu daerah kecil di India, yang mana kita telah dikejutkan dengan kenaikan mendadak kes positif, yang mana kita telah mengisytiharkan Temko ataupun PKPD secara bersasar ketika itu. Jadi punca ataupun sebab terjadinya kluster ini adalah disebabkan ketidakpatuhan salah seorang penduduk ataupun warga tetap kita lah yang menetap di Pekan Apoh. Beliau mengusahakan satu restoran makan. Jadi apabila balik daripada Siva Gangga tu, beliau sepatutnya dikarantinkan di rumah ataupun restorannya, tapi beliau tidak patuh dan ini menyebabkan satu situasi yang kita tidak inginkan, di mana berlakunya perebakan kes-kes positif. Yang memburukkan lagi ialah pelanggan-pelanggan yang hadir ataupun makan di kedai tersebut juga tidak mengisi bukti-bukti peribadi, dan ini menyukarkan pihak berkuasa iaitu Jabatan Kesihatan lah untuk membuat contact tracing bagi mengenal pasti mereka yang terlibat untuk kita buat saringan. Dan alhamdulillah akhirnya kluster ini kemudiannya disahkan tamat setelah kita membuat PKPD selama 28 hari berturut-turut. Dan seterusnya ke kluster Tembok. Jadi selepas kluster Siva Gangga ni, terdapat satu lagi kluster yang agak membimbangkan kerana jumlah kes yang tinggi, kluster Tembok. Boleh kita dapat perincian bagaimana kluster ini bermula sebenarnya? Baik. Kluster Tembok ini juga merupakan kluster yang menyumbang kepada bilangan positif yang agak banyak, iaitu setakat semalam dia melibatkan 1,712 kes positif. Angka ini melonjakkan negeri Kedah kerana ia meletakkan negeri Kedah ini di antara negeri yang paling tinggilah dari segi kes-kes positif yang dilaporkan. Dan yang kes Tembok ini dia melibatkan penjara Alustar, penjara Pokok Sena, penjara Sungai Petani, dan ia merebak juga ke penjara-penjara di sekitar negeri jiran. Di Penang juga terlibat, di Perak juga terlibat. Dan kita juga menubuhkan MTC, iaitu Pusat Rawatan Sementara di penjara Pokok Sena, bagi mengawal
iaitu kita meletakkan banduan ataupun OKT orang yang kena tahan ni di penjara Pokok Sena untuk kita rawat di satu tempat yang khusus supaya tidak melibatkan rawatan-rawatan yang di hospital-hospital yang digunakan untuk orang awam. Baik. Kluster telaga dan juga kluster sungai. Dua kluster ini mengakibatkan seluruh daerah Kota Star itu dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan secara pentadbiran, diperkatakan secara pentadbiran PKPDP. Bagaimana sebenarnya perintah ini berjaya untuk mengurangkan penularan COVID-19 ini di daerah tersebut? Ya, PKPD Kota Star dilaksanakan pada 11 hingga 25 September yang lalu. Jadi ekoran daripada wujudnya kluster sungai. Kluster sungai ini menyerang salah satu pusat perubatan swasta, manakala kluster telaga ini menyerang salah satu pusat perubatan kerajaan. Jadi dia suka serang pusat-pusat kesihatan pula pada waktu ini. Jadi oleh kerana virus ini merebak di merata-rata mukim, merata-rata daerah, kita terpaksa isytiharkan PKPD di Kota Star ni dengan kerjasama daripada pihak kerajaan negeri sendiri, pihak kerajaan pusat dan semua agensi bawah kerajaan negeri. Kita bertukar lumus untuk memberi bantuan, memberikan sokongan dan sebagainya, dan akhirnya kluster sungai dan kluster telaga ini juga diisytiharkan tamat, dan kita rakyat negeri Kedah khususnya di Kota Star ni telah menjalani kehidupan seperti biasa. Cuma kita sekarang ni dalam tempoh PKPD dan kita masih lagi terpaksa hidup dengan SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh pihak MKN dan juga KKM. Selain daripada pelanggaran SOP yang ketara yang disebutkan tadi seperti yang berlaku dalam kluster Sivagangga, bagaimana kadar kepatuhan rakyat di negeri Kedah terhadap SOP-SOP yang diperkenalkan? Alhamdulillah, setakat ini hasil daripada pemantauan yang telah kita laksanakan, tim pemantauan kita yang diketuai oleh pihak PDRM, dianggotai oleh MKN juga, Jabatan Kesihatan, PBT, kita telah melihat satu kesedaran yang amat tinggi telah ditunjukkan oleh rakyat negeri Kedah. Walau bagaimanapun masih lagi terdapat premis-premis ataupun pengusaha-pengusaha yang masih lagi tidak mematuhi sepenuhnya. Jadi tidak dapat tindak yang mana tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Kita terpaksa mengeluarkan notis ataupun compound untuk menyedarkan masyarakat bahawa virus ini masih lagi aktif, masih lagi mengganas, dan kita perlu untuk terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan sehingga kita menemui satu ubat ataupun vaksin yang boleh mengawal keadaan yang kita alami pada hari ini. Baik, jika kita lihat kluster tembok merupakan antara penyumbang yang terbesar di negeri Kedah. Apa sebenarnya peranan agensi khususnya di negeri Kedah itu bagi membendung penularan terutamanya di dalam penjara yang terlibat? Okey, berkaitan dengan penjara yang seperti yang saya maklumkan tadi, kita telah menubuhkan pusat rawatan sementara ataupun MTC, dan MTC ini melibatkan semua pihak, baik pihak kerajaan negeri dan jabatan-jabatan lain, khususnya pihak tentera yang bertanggung lumus untuk membantu untuk mendirikan kemah-kemah yang kita perlukan, dan juga pihak dari segi kawalan, pihak PDRM, pihak tentera, pihak APM, Norela juga bertanggung lumus bersama berpadu tenaga untuk membuat kawalan, dan agensi-agensi lainlah yang seperti DKR, TMB, SADA yang masuk, yang masing-masing memberikan bantuan dari segi logistik dan juga tenaga kerja. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Encik Muhammad Zawai kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia untuk memberikan sedikit imbasan kluster-kluster terlibat di utara tanah air ini. Okay, terima kasih sekali lagi. Peringatan kepada saya elakkan 3S, kita amalkan 3W,
kita harapkan negeri Kedah ni kembali hijau, sehijau je lapang padi, dan Kedah pasti menang dan Kedah sempoi. Kedah sempoi. Terima kasih Tuan.